You nak datang, you naik flight dengan I. Okay. I berbual you kat depan, stewardess A. Ada dia tanya aku macam mana buat Milo. Okay, so, kau tak rasa macam mana aku nak main Melayu? Kau ingat kau datang kerja jadi stewardess ni, passenger tu buat Milo kan kau? I tak kira lah you anak Datuk ke, anak Tan Sri ke, you anak siapa ke, you come to the galley, you change your topi, jadi pramugari, buat Milo ke, Nescafe ke, basuh toilet ke, kutip makan orang tumpah ke, lap galley ke, tu kerja kau. Kat rumah kau anak Datuk Tan Sri. Kat sini kau buat kerja macam mana kita buat. So kau stewardess, kau tanya aku macam mana buat Milo Berani aku macam, kat rumah kau tak buat Milo ke? Aku tanya. Oh tak, sebab kita, sebab saya ada maid. Assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella dan bersama CK Faizal. Selamat datang ke Audio Siar Podcast Borak Dalam Galley. Dan hari ini saya akan bersama-sama dengan seorang lagi tetamu yang kita undang, yang akan saya perkenalkan sekejap lagi. Sebelum itu, terima kasih kepada yang dah subscribe, dah bagi super thanks. Nak bagi lagi super thanks pun okey. Semalam bagi RM10, hari ni apa kata bagi 15. Oh, tamak di situ. Kenalah bang. Kan sebagai tanda terima kasih, tanpa bantuan anda kami pun cubalah sedaya upaya. Kami tak akan teruskan juga. Betul. Tapi dalam masa yang sama juga owner siapa kerja PR tu kan. I dengar ada kerja PR kat KLCC ada kan. Dekat Times Square ada, dekat Curve ada kan. Propose lah CCO Koma tu untuk menaja rancangan ini. Dia tak letaklah juga, yang ada lah sikit-sikit untuk kita. Tapi janganlah pangkat besar-besar tu tiba-tiba cancel last minute shooting esok. Okey. Itu belakang punya cerita lah. So sikit terbawa ke depan. Tak apa, itu belakang punya cerita. Aku tak tahu episod ni ke depan ke belakang. Okey, tak apa. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang belum subscribe, sebenarnya 70% daripada 70% penonton kita tidak subscribe. Ya Allah. Tapi dah kurang lah 20% lah. Hari tu 90% kan. 70%. Bagi sebab rugi lah. Sebab nanti you tak dapat notifikasi. Ya. Apa kata korang kalau kita dah cecah 500, kita bagi t-shirt percuma siapa yang bertuah. Boleh? 500 subscriber. 1,000. 500,000 subscriber. Kalau 500 kan baru sangat channel ni. Okey, apa-apa pun komen, teruskan follow saya, follow Abang Zarul dan follow kita punya Borak Dalam Galley di media sosial anda. Siapa yang repost letak dalam story, terima kasih banyak-banyak kita ucap kepada anda. Semoga Allah membalas rezeki anda, dan untuk kami, cara kami membalas memberikan konten terbaik untuk anda. Alright, kita tak payah lama-lama. Ada yang komen lama sangat intro. Memang. Kan? Ada yang komen macam-macam lah intro. Kalau boleh kita terus pergi intro. Okey, tak apa, kita dengar. Sekarang kita akan terus ke kita punya tetamu. Tetamu dari syarikat yang kita jugalah. Kita juga punyalah kan. Dulu sama-sama dengan kita jugalah. Puan-puan, saya kenalkan Nida. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, make up on point. Yes. Ini kalau grooming ni tak payah nak check dah. You jalan terus. Nida, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Zarul. Terima kasih CK. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa katanya daripada KLCC terus ke Bali. Yang tadi tu dia lah. Sajalah. So, terima kasih banyak-banyak walaupun in short notice. Anyway, dalam Borak Dalam Galley ni pernah tengok kan? Benar. Kan? So, macam mana jalan ceritanya, kita bermula dengan permulaannya, sejarahnya, asalnya. Bagaimana bermulanya perjalanan kerjaya you dalam bidang penerbangan ni, boleh cerita sikit tak? Asal mana dulu sebenarnya? Boleh. Okey, saya asalnya, you rasa mana? You tengok hidup. I suka. Golongan akak-akak, I suka. I tak kisah. I tengok macam belah utara. Pandai. Perlis, Kedah. Takkan orang Perlis hidung macam ni. Tak apa. Anak mami lah. Penang kat mana? Penang dekat Jelutong.
Jual lutung. Tahu kan kat mana Saya lutut? tahu. Saya dulu duduk Bukit Jambul. Oh, betul lah. Dekat lah. Kakak ipar saya orang Bukit Jelutong. Oh, ya, Bukit Jelutong pula. Orang Jelutong. Sekarang duduk Bukit Jelutong. Dia asal Jelutong. Okay. So, sekolah di mana? Sekolah Convent Green Lane. Allah Pernah dengar? Okay. Pernah Okay. dengar? You justify yourself. Go. Okay. Saya Kerja. masa di SPM, habis SPM, saya duduk Bukit Jambul. Okay. Kerja dekat McDonald's Green Lane. Betul dekat ke Masjid ada? Negeri tu. Dekat sekolah Penang Free School tu. Yes. Dan saya lalu sekolah tu. Sekolah awak lah. Kan sebelah tu kan? Betul. Betul. Saya lalu naik basikal. Semua sekolah perempuan kan? Betul. Tak kali selalu depan tu, budak perempuan semua sorak kat saya. Itu biasa. Awak alasan seorangnya? Kita memang biasa. Kalau budak lelaki yang handsome-handsome lalu kita sorak. Oh, gitu. memang. Ini kaki sorak. Tamah macam Abang Zahru kan. Itulah saya dulu masa SPM saya lalu sekolah tu. Sekolah ni lah. Kawan kau batchmate kau tu. Ya, Iswati. Iswati. Oh, ya ke? Muka pun macam Iswati juga. Ya, ada Ira. Okay, di tahun Tahun berapa? tahun berapa SPM? Kau tanya je lah umur berapa. Kalau I cakap umur berapa. kalau I cakap tahun mesti tahu umur I berapa. Okay. Kan? Tak apalah terus SPM tahun bila? Kita bagi SPM 87. dah tahu dah. Kira lah sendiri guys. Kira buat matematik. Saya umur 51, SPM 90. Kira sendiri dapat dah clue. Alah, cakap direct je dah 54 katanya. Tak ada. Saya baru Tak nampak. 39. Tak nampak 54. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Betul. Sebab aku Betul. tahu sebab kau nak minta sponsor kan. Aduh, kau nak sponsor. Boleh. Boleh adjust. So, di sekolah Convent Green tu dah tahulah nak jadi stewardess lah. Tak. Tak. Sebenarnya, to be honest, saya tak pernah terlintas nak jadi stewardess. Tak pernah langsung. Pasal apa? Pasal, I ni jenis hak kasar tau. Kasar. So, I memang macam lelaki sikit. So, I nak jadi polis. So, my ambition was to become a police. Jauh. ASP, Inspector Constable, tak main. Siap pangkat. Dah siap Dah pangkat. siap letak dah. Yes. Aku kalau orang utara aku dah bersilat dah ni ha. Tak, yang menyimpang jauh pergi Pramugari tu. Kenapa? Memang jauh. Okay, dia macam ni. Okay. I jadi polis. So, kan kat sekolah kita ada borang kan yang kena isi Yalah, kan. standard lah. 1, 2, 3 Ada kan. nak jadi nak kahwin Tan Sri lah apalah semua 1, kan. 2, 3 tu semua polis. Memang jadi 1, polis. 2, 3 tulis polis. Dah, daripada darjah 6. Dapat tak pernah tukar. Tak pernah tukar. Wow. Tak pernah tukar. Lepas tu, okay lah, I already plan my apa Journey kata jadi journey polis. tu kan. So Polis I di buat- Raja Malaysia. Ya, ASP. ASP. Dengan ada lagi, special branch. Uish, berangan hang no. Hang kalau berangan percuma. Betul. Tinggi sangat tu. Tak apa. Kita tengok macam mana. Sebab I sangat terpengaruh dengan cerita Hunter. Ingat tak? Kalau you zaman-zaman Tak, bukan zaman saya. bukan zaman you nah. Bukan zaman. Tiba. Tak tahu. Hantu cerita apa? Okey, cerita polis lah. Hantu bukan hantu. Okey. Tak. Saya tahu chips je. Chips tu trafik tak mau. I tak mau mau. jadi polis Okey. trafik. I nak jadi Hantu. special branch. Nanti saya Google balik. Okay, so anyway, to cut the story short, memang I jadi polis. Jadi polis. And then, I put apply, bila SPM, okay lah SPM bagus ya. Alhamdulillah Kau teruk. lah. Dah okey. Okey. Tak maulah saya riak pula kan. Riak je. Ini memang kita buat dalam geli. Nak tunjuk stewardess ni bukannya biasa-biasa. Berapa SPM? Pangkat 1 of course. Satu lah. Satu aggregate. Aggregate 10 ke 18. Sama lah. Ya ke? So, Yang bagus semua hang no. so masa tu, I kata okey lah. Because I masa daripada form 3 sampai form 5 I semua sendiri tau. My father dah pass away. Then my mum masa tu dia dekat US, dia buat masters. I see. So kira macam fikir sendirilah hang nak buat apa. Atuk. Adalah I duduk dengan nenek. Duduk dengan nenek kat nenek. Jelutong tu. Tak, kita pindah duduk kampung Melayu. Anak hantu. Pernah dengar kampung Melayu? Mesti pernah dengar. Kampung Melayu yang ada nasi kanak yang famous tu. Saya tak berapa familiar. Okay. Kita tahu berbeza tapi cerita je. Ada pendengar kita yang
duduk situ. Mesti ada orang yang pernah dengar Kampung Betul. Melayu. Betul. Banyak. Ada orang. You pergi Penang tak makan nasi kandar Kampung Melayu? Tak cukup syarat lah. Tak cukup syarat. Hang ni teruk. Hang paling teruk. Kan dia memang saya dekat Penang masa saya kerja tu, abang duduk beli. Tak tanya pun. Kan? So, dan I grew up in Kampung Melayu. Okay. So masa dapat result SPM, my mum belum balik lagi. So I apply ITM, apply UM semualah biasalah. So apply ITM, minta course diploma in public admin. Sebab if you want to become ASP, masa tu you kena ada diploma. Okay. SPM je tak cukup. Kita target so kita dah target, kita dah set kita punya masa mapping depan. lah, mapping. ASP UTK ni. Yes. Roadmap tu kita dah power set dah. nak habak. So dia kena isi 3 kan. So second one I letak secretarial, and the third one I letak hotel management. So bila dapat results, dapat secretarial, siapa nak jadi sekretari? Jangan polis. Tak buat apa bila yang keluar. Dia suruh isi. Salahkan orang. Dia suruh isi 3. Ya, hang patut letak 3 benda sama. Ampun lah. Ya, hang letak pula. Lepas tu. So dapat secretarial. Then my mum bising lah, I tak mau pergi. Dia kata beria pergi letak secretarial. So dia bising lah. Dia balun, dia pukul habis lah. Dia bising daripada US. Masa tu dia kat US. Dekat US. Dia speaking. Dia speaking. Dia telefon. Cakap Melayu. Dia telefon ke? Call. Call lah. Berapalah call masa tu kan? Masa tu. Itu yang kau fikir. Dulu kan, collect call lah dulu kan. Kan dulu main pakai operator. Mana ada handphone. So, yalah, berapalah kena bayar tu. Cakap sat lah. Dia kata, your mum lah kot dia bayar. My mum call. So dia kata tak boleh. You have to go. You kena belajar. Jangan malas dia kata. So I pun pergi lah. One semester je. Segamat Johor. Benci pula kat Segamat tu pula. Tak minat. Hutan. Betul. Jauh. Aku tahu nak masuk dalam tu. Lepas tu cuti hari Jumaat. Kita Penang ke apa KL semua hari Ahad kan. So macam kalau balik ke Penang tu macam tak ada orang. Hari Jumaat you dah kena rush balik. Betul. So one semester. By then mak I dah balik. Balik Malaysia dah. Habis So dia kata, hang kalau tak mau kerja tak apa, aku tak mau tanggung hang. Hang tak mau belajar tak apa, aku tak mau tanggung. Hang pergi carilah kerja sendiri. Type M memang macam tu. Type M memang macam tu. Memang sesuai hang kena. Type C pun M apa? Type M apa? Type M Melayu ke Mami? Dia Type M Mami. So kira macam I fikir, aku ni nak kerja apa? SPM grade 1 ni nak buat apa? Gaji banyak mana dapat? Saya cakap tak apalah, I'll think about it. So I pun kerja hotel lah, kerja supermarket lah, kerja jadi tourist guide lah, buat macam-macam lah. Sekali satu ada MAS, ada advertisement kot. Bukan crew tau, ground staff. I apply. Sat. Apa? Tak, aku nak tanya yang polis pergi mana? Ya, sama. Macam mana aku nak jadi polis dah? Sebab hang tak ada diploma. So tutup lah. Diploma. So tak jadi constable nak lah. Cita-cita tu dah kira tutup lah. Tak boleh lah. Excuse me. Tak. Tu dah kira tak ada. Kecewa tak? Kecewa. Sampai hari ni kecewa tak dapat pakai uniform polis. Faham? Saya faham perasaan. So, kalau satu je nak jadi. Nak kalau you tak nak kecewa jadi ni kan, nak pakai pakaian polis, jadi pelakon. Tu I baru nak kata tadi. I baru nak kata. Boleh pakai, tak bercakap pun tak apa. Dapat pakai. Betul. Kalau kata ada orang nak berlakon, beritahu aku nak pakai uniform menjadi. Uniform pun jadi dah. Pangkat 3 paku. Tak apa, nanti kalau tak ada. Nanti kalau ada kita adjust. Boleh. Benda boleh bincang. So, putus harapan, tutup kejaya, cita-cita kejaya nak jadi polis tu. Minta jadi apa? So I apply MAS sebagai apa? Ground staff lah. Alright. Tu dapat, tapi dapat dekat HR. KL. Dekat Subang. Kan bangunan tu lah. Bangunan yang catering tu kan? So dapat training school lama. You all tak sempat. Tak sempat. Ya, training school lama. So dapat. Lama dia Dinosaur. Okay. Training school lama. Bila Abang Zadul kata tak dan, aku lagi lah macam aku nak gelak masa cakap dinosaur. So dapat kerjalah kat HR tu. Bila
Masuk HR, semua pun zaman dinosaur juga. Okay. Faham. Lepas tu, bos kira I think about tak sampai setahun kot. I masuk tahun 1990 tau. Okay, faham. 1990 bulan 3. I belum lahir. Ya, serius tau. Ayo, buat aku rasa tua sangat. I lahir 1995. Serius? Tak ada lah. Jangan percaya lah. Percaya. Memang tak percaya. Okay, lepas tu? Lepas tu, masuk HR tahun 90. Masa tu zaman Ziana Zain, Anwar Zain semua buat training. Tengah training. Kita masuk sama-sama. Tapi I pergi ke ground staff, depa cabin crew. Eli Surati batch I. Dalam ground staff tu kan? Dia Tak, kering tekak. faham. Nak ayak kau ada sebelah tu. Jangan nampak kami. Orang banyak bagi ni super thanks tau. Kami beli ayak. Tunjuk sikit brand ayak tu kat apa? Hayo. Sparkling ya? Tak ada super 10 RM20. Tak ada orang bagi tu. Okay, lepas tu? So Eli lepas Surati? dia pun masuk ground staff juga tau. Dia ground staff dulu. Dia ground staff. Ni batch dia. Ya, dia dekat traffic. Dia ground staff, dia pack handling. You? I HR. Ground handling ada banyak jabatan ya? I rasa dia bukan counter, dia bukan ticketing. Tak silap dia bukan ticketing tapi dia packs handling kat bawah. I think check in counter kot. Ya. So after a few months lah, I think tak sampai setahun. Lepas tu bos I kata, bos I orang Kedah tau. Dia kata, hang buat apa kat sini ya? Awak? Pilih fly, dia kata. Sungguh kau? Han cantik kat waktu tu ni dah. Hang rasa? Ambil kau main dengan anak mami ambil. Tak pun. Aku rasa sebab tak cukup orang kau dah fly time tu. Tak cukup orang pun. Sak tunjuk gambar. Okay, tunjuk. Salah okay, tak apa. Tak lagi. Lepas tu. Dia dah takkan buat hang tu macam cantik. Tak, bukan. Kat situ semua had. Umur dah lanjut dah. Dah lanjut dah. Dia lagi. Yang among yang muda and another girl came in, which is also my batch girl, masuk HR, Yati nama dia. Dia pun, bos kami kata, kesian pula macam tengok kami diorang kat situ kan yang muda. Ya, yang bergerak pantas. So bos kata, try lah next interview you all pi. Serius lah. So kami pi interview. Okay, biasa akak. Kita kena justify benda ni, no? So waktu zaman sekolah nak jadi polis tu, Nida tak rasa diri cantik. Tak rasa macam, sebab you kan bowish. Memang. I gelap. Tahu dah I beli tiket kereta api. I beli tiket kereta api. Gambar IC tu yang masa zaman tu ada cap tangan tu. Cap tangan tu IC lama tu kan gambar tengah-tengah kan. Cap jari kiri kanan. Dinosaur track sangat sangat. Lama. Dia pernah tengok tak? Budak-budak kru aku rasa tak pernah tengok lagi ni. Aku rasa aku tak boleh imagine kat situ macam mana. Aku pernah tengok pak aku punya lah. Aku terus imagine besar tepi tu. Hang tak sempat janganlah. Aku makat dah. Saya sempat. Sempat Wah, pun juga. Sama lah. Okay, sorry guys. Sebab nampak muka dia muda. Tu je. Bila dia cerita dia macam gelap. Tak, sebab kalau siapa ingat dia memang cap jari tu tepi muka. Muka je kan? Besar tu. Bukan cop tangan tau. Cop jari. Cop jari. Dia kena imagine dia bulat dia boleh. besar tu. Okay. I'm so sorry guys. Tak bulat juga. Pas segi pun tak. Dia panas tu aku rasa nak kipas. Oh my god. Aku kipas tu kan. Bukan kipas. Aku tak nak kipas kau. Super 10 banyak sikit nak kipas pula lepas ni. Oh my god. Okay. Bagi banyak sikit super tank kita nak beli aircon baru. Kita nak beli aircon baru. Aircon yang senyap. Tak. Nak cakap Kowe punya aircon. Tolong Kowe sponsor my sini check service. Bagi advice. Okay. Sorry Nika. I see tu tau. It's not insulting. I know. Yeah. I know because not everyone has the opportunity to see that. And to have that. Kan? Betul. Aku ada lah. Apa kena kereta api dengan IC tu? Okay. Masa
nak beli tiket tu, masa tu aku ingat aku nak main KL tau. Lepas tu waktu tu nak main kerja lah. Dah. Masa tu baru darjah 6 form 1. Nak main berjalan lah kan, cuti orang Penang main jalan Kuala Lumpur lah. Main jalan Kuala Lumpur pergi Ampang-Ampang. Ui, kaya orang no. So pakcik yang orang jual tu, dia tengok nak jual tiket, dia tengok muka I, dia tengok ni hang kau, dia tanya. Arek. Aku, loh, ingat anak Hindu. Matilah nak. Nama dan Nida tu. Dah nama Yusnida binti Abdullah. Betul. Dia ingat aku ni apa? Mu'alaf ke apa? Itu dah tanya 2 kali. Ni hang. Ni hang ke? Dia hantar orang Penang kan, sarkastik kan. Tengok aku, dia tengok IC aku. Ni hang ke? Yalah, takkan pakcik kot. Aku kata saya lah. Aku dah jenam pun aku lorat juga kan. Lepas tu, so hang tanya lagi aku cantik ke tak? So, jadi macam mana bos boleh nampak dia macam, you know, nak jadi stewardess waktu tu, tahun cap jari kat tepi muka tu, tahun tu like macam kebaya Miss Malaysia. Macam mana tergamak bos waktu tu bagi cadangan tu kat hang? Tu dah jenam. Lepas tu lepas tu. Okay. So fikir macam ada pendekkan cerita masuk. Dah bila dah kerja tu tahu make up lah apa semua dah lah. Dah cantik lah masa tu dia bos suruh pergi tu. Macam Yalah. Cantik. Tapi bukan pasal natural beauty ni hang tak make up pun dia elok. Betul. Tak? Setuju kan? Tadi kata suruh riak kan? Ya, riak. Aku dengar riak lah ni. Sampai kipas sampai yang abang. Panas ni. Okay. So tapi tahu yang mereka pakai kebaya, mereka segak. Mestilah hang tak ingat aku beranak besar ni kot. Masa tu slim lah. Tapi maksudnya waktu tu nak pergi preparation interview tu bersiap habis lah. Yalah, bersiap je lah kan. Okay. Sebelum P tu, kira kami pun berpeluang untuk interview kru tau. Okay. Because we follow the panel kan. HR. So kira kami duk ikut tu, bos kata lama-lama hampa pun pi lah join dah sekali kata. So department you HR department ni? HR tapi I bukan employment, bukan recruitment. Kita yang dipanggil personal planning. Maknanya masa interview cabin crew tu your department punya representative mesti ada. Bukan. Tak ada. Masa kita orang punya turn, bukan bos kita orang lah. Tak. Orang lain. Semua cabin crew. Waktu orang lain punya interview, Nida pergi jugalah. Kita orang pergi second and third interview je. First interview kita tak pergi. Privilege lah. HR. Riak Kami mau. Riak sangat kan? So dua orang tu pi interview tu. Tapi nak cerita part yang kru ni, masa cabin crew interview, hang betul kan? Hang pun mana juga? Okay. So, masa kita interview ni, nak cerita satlah pengalaman sebagai HR yang masuk ke interview cabin crew. Bukanlah aku nak kutuk kan, tapi yang main-main ni memang lawa-lawa. Betul. Memang lawa. Tahun bila tu? Tahun 90. Badan cantik, muka cantik. Ibarat macam nak pergi Dewi remaja lah sekarang. Memang lawa. Tapi there is one session tu aku nak tergelak because why you know. Bila dah habis interview tu, kita borak-borak lah dengan bos-bos kan, cerita kan. Ada tak ada satu kandidat tu bila soalan ditanya kat dia, tanya dia general knowledge lah ni where is London? Okay. Ini cerita you dapat daripada ni lah. Tak, masa kita sekali dengan you. Masa one of the interview session. Okay. Pernah dengar joke ni? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Where is London? Then dia tanya yang nak jadi stewardess. Hang rasa dia nak jawab macam mana? Somewhere in Europe maybe. Dia jawab macam ni. London is in Paris. Belum habis lagi? Belum habis. Belum. Okay. London. And where is Paris? New York. Maknanya dia dah ditanam London, Paris, New York. Dia ingat ni airline Dunhill. Yes, dulu iklan Dunhill. London, Paris, New York kan? Paris, New York.
Dia boleh jawab macam tu. Sebab itu je maklumat yang dia Confident tu penting walaupun salah. Betul. Ya, betul. Dia Betul. dapat. Memanglah tak dapat. Geografi pun tak tahan. Kalau MAS ambil juga aku tak tahulah. Dengan ramai aku ambil juga yang tu. So moral of the story, lawa pun isi kena ada juga. Faham. Kan P kosong yang tu kita ambil pun it will reflect the image of the airline. Correct. So to cut the story short, we experience all this tau. Tengok kru. So Lala kami pun pergi lah interview, dapat. Second interview, third interview, dapat. So senang je lah soalan-soalan dia. Briefly bagi tahu apa soalan dia. Biasalah, soalan biasalah. Why you want to become a cabin crew? Then you cakap Salahnya apa? aku tak mau jadi cabin crew macam mana. You jawab apa? I Pura-pura sajalah. tak. I jawab macam ni. Bos suruh. Bukanlah. I katalah I want to travel to see the cultures. And the life of people in other countries. Poyo lah. Umur 20. Jawab macam tu lah. Ya, okay. So, okay, basically tu dapat lah. Dapat. Sambung terus. Terus, I Terus masuk dapat kerja? 1991. Oh, ujung tahun lah interview tu? Terus 1990, 1991? 91 kita masuk. So, batch I tahun 91. Tahun 91. Jadi waktu tu dah habaq dekat family kau nak pergi interview. Sebab dia pun macam, your mom you cakap know apa? you nak jadi polis. And then untuk HR bagi dia macam okay. And then now stewardess. Mereka terkejut. Terkejut teruk. Terkejut. Sebab bayang 3 hari 3 malam mereka tu istiqarah. Bayangkan, I macam tomboy, akasak, jenis cakap lepas. Lepas tu dia pun takut. Satgi dia pun kata macam ni. Satgi takut use tu dia buat gila dia ketuk passenger tu dengan teri. Dia pun panggil I use tau. Faham. Dia buat gila dia ketuk passenger dengan teri. Kan passenger buat tak tentu arah apa kan. But of course tak lah kan. So okay lah. So that's how my journey in the airline started. Your mom okay lah. Your mom okay? My mom okay because I tak mau belajar lah kan. Janji kerja. Dia kata dia tak mau tanggung I mesti dapat duit banyak. Of course dia tak ada halangan lah. Ada halangan tak ada? Tak ada. Setengah orang mak dia Tak terbang jatuh orang apa. Tak ada. Dia happy with it lah. Okay lah. Kita masuk ke kita boleh lagi ke training. Training. So apa cerita training? Ya, macam mana lah you rasa training cabin crew? Masa tu macam mana training dia? Okay. Sebelum masuk cabin crew, kan I kerja hotel sekejap kan. Okay, yeah. So kita dah expose dengan courtesy, dengan hospitality punya ni. So kira masuk airline tu is not something yang culture shock lah. Taklah macam I tak ada apa-apa exposure. Bukanlah ada zero kan. So training tu I pening sikit sebab apa tau. Hang macam good morning. Dah macam parrot. Hang jumpa semua orang good morning. Masuk tanda. Setiap orang yang hang jumpa good morning. So ada satu insiden tu. Ni sama-sama kita masuk dekat ground staff dulu tau. I tak nak mention nama lah. Ingat lagi no? Ingat. Mamat ni lah. Kita sama-sama masuk ground staff. Hang dah kenal aku. Aku dah kenal hang. Good morning juga. Hang faham tak? Dia selisih tangga dengan aku. Aku tak wish dia good morning. Dia pergi report dekat Spring George. Hang tahu Spring George apa? Kenal. Hang Dia report. Dia report. Dia kata, kat airline panggil I Nida. Nida ada attitude problem. Dia senior ke masa tu? No, sama batch. Sama ground staff. Okay, sama ground staff. Cuma dia masuk awal sikit. Dia tak puas hati kat hang batch. tu. Dengki dia tu. Dia try hang tak dapat kot. Ambil kipas tunjuk balik muka. Dia punya try hang tak? Logik tak? Aku kenal kau. Ya, betul. I know who you are. I know your name. We've been friends before. And just because aku tak tegur kau sebab kau naik turun tangga, aku nak naik tangga, I just say hi, macam tu je. Yalah kawan lah kan, dia jumpa kan. Oh, I didn't introduce myself. Gila ke apa? Habis kena panggil lah hang. Kena panggil lah dengan Spring George. Oh, you got attitude problem, you're very boisterous lah apa semua. Apa benda ni aku cakap kan? I define myself lah. I cakap, I know how it works here. How we have to respect each other, be courteous. But at the same time, if the person is someone I knew, do I have to still do the same?
Yalah, we just say hi. Tapi you say hi dah kan. I just say hi macam tu je, naik tangga turun tangga. Yalah. Dia nak turun, I nak naik. Dia nak kelas. wish good morning. Dia nak good morning je. But So sometimes kita terlampau rigid sangat yes, kan. too Kadang-kadang rigid. tak boleh lah. Even masa kita kita luahkan tak kita, apa, kita luahkan. dah benda ni tak boleh jadi selamanya. It has to change. Betul. Betul tak? Contoh macam kita pergi ke, sorry lock topik sikit lari macam tak contoh, kalau kita pergi ke crew lounge, okay, waiting after kita report for duty, while waiting for kita punya briefing apa semua kan. I dah pernah fly dengan you. I dah introduce myself to you. But just because we don't fly together in the same flight, but we met in night stop ke apa ke, aku jumpa hang kali ni, aku kena salam lagi dengan hang. Nak introduce lagi ke? Nak introduce lagi. Kalau aku tak salam dengan hang, aku ada masalah attitude. Betul. You agree or not? That's not logic, right? Not make sense Practical, lah. it doesn't make sense. But some people love it lah. Yes. I hope that culture doesn't happen now. During my time, macam you cakap, kalau kita dah kenal, mana? Kecuali kalau yang budak-budak baru, yang kita tak jumpa, hai, kita salam lah. Yang kita tak pernah fly kat mana-mana, tak jumpa mana, kita betul. salam. Tapi yang pernah selalu jumpa kat night stop ke apa semua, kalau dah 5 days straight, hi je. Yelah, 5 days straight, takkan tak ingat 5 days straight, tiap malam aku jumpa hang kat Bozwazi. Okay, alright. Kita akan berehat seketika. Kita akan berjumpa sampai sini. Mungkin kita sikit lagi bab training, dia ada gagal ke tidak. Ya. Tapi tadi tu betul ke jantan tu nak mengorek dia? Kita tunggu lepas ini. Masih lagi bersama dengan kami Borak Dalam Geli Lock. Seronok sangat duk sembang dengan orang kampung, kawan-kawan ni. Orang kampung kawan-kawan. Kawan. Jadi masih lagi mana duk komen tu komen kat bawah. Okey. Yang mana ada IC ya, kami baca komen-komen anda tu, faham. Kalau boleh letak gambar sekali. Boleh letak gambar kat komen tak boleh. Tak boleh. Tag DM lah gambar IC korang. Right. Okay Nida, kita nak sambung sikit dekat training tadi. You dah cerita pasal konflik you dengan attitude problem you katanya tu kan. Then masuk kita training ni adalah belajar SEP, especially SEP procedures, safety emergency procedures, first aid whatsoever. Ada tak pembelajaran situ yang you fail ke, kena resit ke, you cemerlang ke, adakah you best student ke? Flying colours ke? Best student tu tak lah, tapi tak fail lah. Smooth lah. Smooth. Cabin fam, safety, first aid, tip top. You start dengan 737-400. Fokker. Menarik. Sikit pernah tengok Fokker? Tengok pernah. Nak menaiki. Kalau kau pernah tengok Fokker 1990s dia ada kan? Ya. Tak tengok gambar. Fokker 50. Around bukan 27. I think 1995 lah tak ada kan? Lepas tu sekejap dah tak ada dah. Dah datang. Lepas tu kan I first operate on Fokker 50 dengan 737-200. 200 series. I dapat. I pun sempat sekejap kan. Yes. So memang sempat lah kapal-kapal lama tu kan. Fokker 50. Bayangkan Fokker 50 pergi ke. Kita ada pergi KK tau. Okay, jap. Saya nak bagi orang clear pasal kita di zaman-zaman 90-an, bagaimanakah berapa ramai student-student yang ready nak fly ni dalam your batch. Batch you kan bawah ke atas you ada 23 batch lagi kan? Banyak ramai, tak? Ramai. Agak-agak you boleh berapa batch? Ada 10 batch ada tak? Masa dekat training school tu ada 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211. Masa tu. MAS je ada masa tu. Dan MAS masa tu was superb lah. Lepas tu bila kami keluar, lain masuk. Kita keluar masuk macam tu lah. So memang aktif lah. Aktif. Memang aktif. Dulu. So berbalik kepada Fokker. Dah habis tu Fokker. Tahu dah Fokker kena pergi Kuching kan? Kena. Ya. So Kuching berapa lama? Wih, lama. Bayangkan kalau 73 1 jam 40 minit. Tak, maknanya you duduk Kuching, base Kuching. Tak. Oh tak? I base KL. Fokker tu fly daripada Subang ke KK. I base KL.
So maknanya you buat domestik saja. I buat domestik. I tak ingat whether I buat KK ke tak. Tapi I tahu kita pergi Ipoh. Masa tu kita ada Ipoh. Kita ada Kuantan. Kita ada Fokker. Kita pergi Penang. I tak ingat. Kita pergi, I don't think we went to East Malaysia. Sorry. I don't think kita pergi East Malaysia. Sebab dia orang ada KK base, Kuching base. So they fly domestic. Maknanya domestik kebanyakannya Fokker yang operate, bukan 737. Ada juga. Tapi Fokker pun ada. Kita operate dua-dua. You operate dua-dua? Both aircraft. Certified for both aircraft. Fokker 50 dengan 737. Selalunya yang banyak Fokker lah. 73. Oh, 73 banyak. Kadang-kadang je dapat Fokker. Fokker 2 kru je. And you tahu apa cerita? I kena fly dengan mamat yang aku tak suka tadi tu. Yang komplain you tu. Ada lagi sambung kan? Sambung. Sebab kau orang kata kalau bodoh tu tak pergi mana. Lagi tak suka lagi tu lah. Lagi tu dia ketemukan. Kau akan jumpa. Kau nak buat apa? Habis gaduh tak? Taklah gila. Pas dia lah jadi mangsa sekarang. Habis kau dengan dia je. Kat belakang. Choice lah kan. Terpaksalah berbaik. Buat baik lah. Lepas tu okey lah. Sekarang dah baik berdamai lah. Okay, masa tu Subang lah, base Subang kan. So you sewa rumah kat Subang apa semualah. Tak. I kan mak I balik pada US tu, my mum dia kena tukar ke Kementerian Pendidikan. KL lah. So semua pindah duduk KL. So I duduk dengan my mum. So kita duduk Keramat. Ada band pick up Keramat? Van pick up. The first to be picked up, the last to be sent off. Keramat lah. Ujung sekali. Betul. Pusing lah. PJ lah. Tapi dulu glamour kan, masuk band tu kan. Masuk van. Pagi-pagi masuk. Bau harum je kan. Make sure siapa dalam van tu kau kena good morning. Saya kau turun van kau kena salam. Tak salam dia mark lagi. Dia ni ada masalah. Tapi those were the days lah. Experience lah. But it's good. We learn to respect people. So, lagi satu, of course, servis dia, air nenas tu. Air nenas lah. Famous air nenas. Tak tanya ke dalam apa nenas tu? Dalam tin tu kan. I tak pernah buat tapi... Tak pernah? Kalau buat podcast dengan orang-orang yang macam bashback dekat you kan. Ini the story yang kena cerita. Ni Ken besar ni kau. Berat kan. Lah memang lah. Buka pula tuang lanjak lu. Bubuk ais lepas tu tuang dalam steering cup. Tak, kalau buat Fokker ada ruang ke? Fokker ada. Sebab tu kita 2 kru je. So 1 kru je yang akan tu, yang lain jaga cabin lah. Tolong serve 2 je, 2 kru je. 2 kru. So kalau 737 tu 4 kru, 5? 737 6. Rasa 6. Satu stewardess leading dengan stewardess LS dengan stewardess A. Belakang 3. Kalau 200 series. B cabin 1, BG, B galley steward 1, stewardess B1, B2. Rasa B2 B2 kan, B2 kan? Fifth crew, assist crew, whatever. Sure. Kalau satu lagi dia panggil assist crew. Fifth kalau crew. Ada 6 orang, itu 6 orang dah. Rasanya kalau 400 series ada 6. Rasanya 200 series tak ada. Tak besar sangat pun. Window hatches ada 1-2 je kan. Betul? 74 ada 4. 2. Ada 4 window hatches. 400 series. 734. Itu di awal-awalnya 737-200 series guys. Nice to know. Tak kala inilah ramai yang menulis di bawah CK behave. So CK is clueless. Bukan behave. Clueless. So okay, dia punya servis masa tu nak di-compare dengan zaman I, dulu very complicated lagi lah saya rasa. Maknanya you ada toilets tak? Ada. Tengok. Ekonomi ada toilet. Ya, ekonomi ada toilet. Kalau first class toilet. Ya. Toilet maknanya kertas. Kan? Tuang. Kalau malam kau tuang air panas. Even pergi Penang pun. Tak ada. Kuching lah kan. Meal service lah kan. Ya. Meal service. Bangkok ada. Bangkok ada kan. It was nice. Very dulu. Tapi dalam masa yang sama saya nak tanya lah kan. Sebab memang tak ada dalam cita-cita jadi stewardess. When turning point yang you rasa macam yalah, this is my life, I need to accept that I'm a stewardess now, or sepanjang you masuk tu you memang macam apa benda aku kena servis orang ni, apa benda aku kena faham? Macam mana waktu tu? I tak ada masalah tu. You sebab
Otak waktu tu nak kerja je Nak kan? Nak duit. Sebab orang kata kru banyak. My cousin, ada seorang dia memang IFS lah dekat dekat MAS. Lepas, boleh sebut ke? Boleh je. tak apa. Lepas tu, my cousin seorang lagi, I tak tahu you all ingat tak, Kak Rahmah. Dekat Rosering. Mungkin you masuk dia dah retire kot. So, I dapat lah macam support lah from them. Cakap, this is good. You should, you should, tak apalah, you cubalah apa semua. So, I tak ada masalah. Bila pergi training tu, macam seronok pula. Seronok. Tapi you tak adalah rasa macam aku hebat cabin crew kot. Tak ada. Tak lah. Hebat ke? Okay, tu faham lah tu. Dan setengah orang, for them, memakai kebaya itu adalah the proudest moment. Ya, satu For you tak rasa? For me, okay. I take pride in my job. Wearing the uniform is something I'm proud of because I am giving, orang kata apa, satisfaction to the passengers. Ini I lah, I tak tahu orang lain lah. Kalau nak kata proud, I proud of my job. Tapi I'm not proud because I'm a cabin crew sebab you ke atas tu, you bukan model. You kena buat kerja. You kena cuci tandas. Polis tak boleh. You kena cuci tandas. Betul tak? I mean, I tak kata kerja tu hina, tapi kerja mencuci tandas tu semua, I mean like, we have to do lah. Siapa nak buat? I pernah cuci tahi kot. Yes. The experience that I had, I tak ingat flight mana. Jeddah ke atau cannot be London. It's a long haul. I think Jeddah kot. You tahu tak passenger berak atas floor dalam toilet? Sampai hari ni aku boleh duk bayang lagi. Tahu tak? Aku stewardess yang jaga toilet tu kan? My zone kan? I takkan nak tutup long flight. Sagi orang lain nak main lagi. Queue panjang pula. So no choice. Balut tangan ni sekelopok kot, hak lembek punya. Bukan hak keras tak apa, hang kutip yang tu, hang pejam mata. Tak tahulah dia ciri apa, hang bagi makan lah terbang. Hang bagi makan kau. No, serious. That experience I will never forget. So, I balut tangan I dengan newspaper, ambil plastik, kau lah, dalam toilet, bowl tu flush lah. Cuci lah. Do whatever lah as long as it's clean. So, that's our job. Betul. So, no such thing as, it's a glamorous job. Yes, it's a glamorous job because you're wearing the uniform. You go to places. You fly high. But at the same time, you have to do that dirty job. Yeah. Betul. Yalah, macam some people said, alah waiter je. So, what do you think? That I don't agree. I don't agree. Cuci tahi je. Cuci tahi tu. Yalah, what do you think about macam orang memandang macam you setakat waiter cuci jamban je orang ni? Tahu tak, stewardess I fly 8 tahun My 8 years in Malaysia Airlines taught me to be the person who I am today. Tak adalah aku hebat mana pun hari ni. But I learn a lot semasa I jadi cabin crew. I learn how to be courteous to people. Bukanlah aku gangster tengah mana pun. Tapi, we learn to interact from that experience. Kita tahu macam mana kita nak deal dengan orang. Macam mana nak bercakap dengan orang. Masa bila hang perlu jerit. Masa bila hang perlu senyum. Masa bila hang perlu smile. That kind of thing. So, I learn from there. I get to see places. I get to learn to see the culture of other countries. Orang hidup rumah depa. Broaden our knowledge. So banyak benda yang kita belajar. Okay, bila orang kata alah setakat nak serve air je, coffee tea on me. Coffee tea on me. No such thing. We don't only serve coffee tea or you want beef or chicken? No. Because dia
safety is number one. Orang selalu silap. Orang selalu ingat, oh, dalam kapal terbang tu dia orang ni serve makan je. Tak. Kita sebenarnya nak selamatkan nyawa you tau. Itu nyawa je. kita terakhir tau. Tapi ada juga mangkuk yang bila kapal terbang kau buka slide, dia pergi dulu. Okay. Ada juga. Right. But you don't find that many people macam tu. So, what I'm trying to emphasize here, sebagai seorang cabin crew, tugas kita sebenarnya lagi, orang kata apa, lagi mencabar. Sebab you are putting your life first to save people. Safety is number one. Service is number two. Yes. So, mana yang datang... Sebab dia orang tak tahu kita sebenarnya jaga keselamatan passenger kita daripada point A to point B. Correct. The most important. Second one is service tu untuk comfort kita je. Correct. So, bila bercerita pasal, tadi you cerita pasal Anwar Zain, Ali Suryati, pernah fly dengan dia orang ke? Dengan Zainal Zain Ali, apa semua? Dengan Anwar tak pernah. Jumpa kat training school je. Zainal Zain? Zainal pernah sekali ke 2 kali macam tu lah. Macam mana flight dengan dia? I tak kerja sama Zone. Dia senior you lah. Dia senior. Ya. Kalau join, kalau staff number sama lah. Lebih sebab kurang. join ground staff 15, 16 macam tu. I see. Ellie yes. Sebab kita berkawan dulu. Kita memang kerap keluar apa semua. Ellie pernah kena fly dengan dia? Kerja? Pernah. Pergi mana? Domestik je. Domestik. Sebab Ellie tak fly lama. Kau tak fly. I tak ingat dia buat white body ke tak. Rasa dia buat, kalau tengok cerita drama pula. Drama. Kalau episod dengan dia ada cerita kot, ada. Oh ya ke? I tak ingat. Ellie, tapi domestik ada. And then kita so keluar dululah sebab batch girl kan. Lepas tu dah lost contact dah. Okay, berapa lama dengan 77 Fokker tu? Domestik lama. I domestik sebab masa batch kita, batch yang direct white body masuk. So kita tertinggal dekat bawah. Tak terasa ni ke? Terasa lah juga. Terasa Tiba-tiba kan. Junior naik dulu. 2 tahun setengah rasanya. Dekat. Dia orang tu special case terus naik white body. Terus naik white body. 747 masa tu baru masuk kot. Kita duduk kat 73. Tapi okey lah. Kita jadi ratu kat 73. Apa yang paling moment yang you paling lupa lah, paling seronok kat 73 tu yang sampai sekarang you boleh nak share dengan kita orang? Selain daripada you kena angkut tadi. Angkut tu white body you. Tu white body. Ni yang 73. I memang enjoy 73. A lot. I really enjoy my years in 73. Dulu night stopping? Night stop lah yang paling best. Paling best kan 73. You rasa mana yang best? KK lah. 5 days trip sampai hotel je tengok. Siapa ada ni? Siapa ada? Malam ni nak pergi mana? Ada kaki. Itu kena turun-temurun turun dari zaman you sampai zaman itu senior-senior yang mengacarnya. Check dulu. Dia macam perkampungan ni kat situ tau. Betul. Semua duduk situ best, kan. Memang best. Lepas tu pergi island hopping. Lepas tu dulu ada one day off lagi kan. Lama. Sekarang dia kalau buat trip pun sempat lagi nak pergi island hopping. Yang paling tengah hari tu ada. Kita bikin air tawar apa sangat. Pejam sampai. Kepala kau boleh settle. Betul. Pening kepala kan. Minum air banyak-banyak. Sampai hotel tidak. Malam lagi. Macam tu lah kaedah. Those were the days. Best. Memang best. I mean, it's life experience. It's colourful experience. Apa Zara? 73 kenapa? Itu bukan favourite aircraft dia. Tak. Favourite fleet. But not aircraft lah. Kalau fleet tu aku sukalah because narrow body tak boleh serabut dengan dia kan? tempat berkumpul dia lah dia. Kalah. Itu 737 lah, KK apa semua night stopping. Itu je lah yang you moment you 73. so di station macam di domestik ni tak ada ke hotel-hotel yang menyeram kan? Bang, sebelum pergi seram lah bang kan. Zaman-zaman ratu macam ni kan. Takkan tak ada boyfriend every station. Every station kan. Pengalaman itu macam mana ni? Boleh cerita. Kau nak buka kipas ke apa? Tak, aku dah okey dah. Okey, kisah percintaan waktu tu macam mana? Actually, tak ada boyfriend. Tak tahu. Maksudnya yelah dulu kau cakap mesti kau orang takut nak try stewardess tu. Orang bagi bisnes ke orang mantukan lagu B. Dulu orang ingat mesti stewardess tinggi je kan. Ada orang tak ada. Ada yang jangan layan lah. Okey, ni yang nak cakap Okey. Jadi cabin crew ni dugaan dia sangat banyak. Sangat kuat.
Okay. Tapi kita sendiri kena kuat. Hang nak elok ke, hang tak mau jadi elok. You kena pilih. Apa-apa kerja pun macam tu. Ya, tapi kita dapat bilik seorang sebilik. Siapa tahu apa kita buat. Betul tak? Dia kalau dia marah boleh jadi dia ni. Boleh marah dia. Betul tak? So balik kepada kita. So I bukan apa. Aku kena geram je bila orang cakap alah cabin crew ni semua dah. Dah ada orang start station. Tak, bukan semua macam tu. Sama juga macam orang cakap cabin crew ni tak pandai pun boleh. Siapa kata? Degree pun boleh jadi cabin crew. I encourage even kat office I kalau ada budak-budak muda, I cakap pergi. Jadi cabin crew. You ada degree. You go for 3, 4 or 5 years maybe. Kumpul duit. See the world. Come back. Do what you want to do. Betul tak? I love that. Go and get experience. Because for me as a cabin crew, you will learn a lot. You will learn how to organize. You will learn to be very organized. You will learn to be, apa kata, tactful. Banyak lah. Banyak benefit. Banyak dia punya pengalaman. Jauh dia pusing pada soalan aku. Tak, nanti aku nak balik ke soalan hang. Jangan tau. Aku dah ingat orang Penang running around the butchers. This is not the butchers already tau. This is the forest. Go around forest. So cubaan ataupun cabaran tu. Nak elok ke tak elok tu macam mana? Macam mana? Nak elok tak elok tu terpulang kat hang. Ada orang mengorat paling teruk mengorat Ada. dia bagi apa? Bilik seorang satu. Bilik seorang satu. Nombor telefon selalu dapat. Aku bukanlah hot pun. Okay. Cabin crew dulu. Aku biasa Humble. je. Okay, humble. Bukan nak riak. Tapi, I memang jenis hat. Kalau I keluar, I tak make up semua tau. I macam biasa je. I pakai t-shirt dengan jeans. And I'm happy with that. I tak lah macam nak tackle lah. Tak lah. Aku tak boleh. Aku cengih. Okay, faham. So, aku tak rasa orang nak dekat dengan aku. Walaupun cengih. orang tu try nak dekat dengan hang, tapi hang tak rasa macam whatever. Aku pernah orang tanya aku, boleh telefon aku pukul 2-3 pagi dekat LA, minta Maggie. Hang rasa? Aku cakap balik lah. Tapi aku cakap tu macam sarkastik jugalah. Kalau aku cakap sikit, carut lah pula. Apa lagi? Okay. Kau ni nak Maggie ke nak tut? Aku tanya direct je. Betul? Kau nak datang flight 2 minggu. Ini Mr. Kau Maggie lah ni. Tak boleh. Takkan kau tak boleh Maggie? Kenapa kau nak minta Maggie dengan aku? So you know already. So tak payahlah hang layan. Senang cerita tak payah layan. Tech crew ke, cabin crew ke sama. Tak payah layan. Kalau hang nak layan, hang layan lah. Itu masing-masing punya pilihan lah. Faham. So that's how I hope I answer your question. Macam mana nak terima cabaran. Apa kata? Nak tepis cabaran tu. So to be clear lah kepada viewers, orang-orang kat sana, cabin crew ni sama macam pekerja-pekerja lain, which is you nak jadi jahat ke nak jadi baik? Ya. Yeah. You jadi lawyer pun kalau nak jadi jahat, ya. You can be. Betul. Dia doktor ke, lawyer membunuh juga. even you aircraft cleaner ada jahat juga. Betul. Kan? Betul. Kalau kerja office pun. Baik juga. Nak jadi office pun, malah jadi JRO pun, siapa tahu. Betul. I agree. So jangan chop. Jangan label cabin crew ni macam low class sangat. Tengok lagi sekali kat kamera tu. Jangan. Mana kamera? Okay, ambil kau. Mana kamera? Mana kamera? Aku nak beritahu. Okay. So sebelum kita kata seram. So memang bertemu jodoh bukan dengan cabin crew lah waktu zaman tersebut. Dia malah nak cerita. Dia memang akak-akak. Apa aku cerita? Saya akak-akak. Yang ini dia memang ni. Dia nak cerita tak nak cerita. Tapi kalau cerita tu bagus, buat apa duk simpan. Hang keluar je. Nama pun borak dalam geli kan tau. Kita cerita je. Bagi pelepah. Dia okey lah. Masa fly tu tak ada. Okey. Alah ceritalah benda dah habis dah pun kan. Tapi benda tu dah berlaku. Betul tak kan? Okey. Sepanjang aku fly tu memang tak ada boyfriend lah. Lepas tu sampai satu hari aku kena standby call up. Pergi mana? 4 sectors kalau tak silap. Pergi Penang kot tak ingat. Lepas tu fly dengan satu leading ni. Kawan jugalah. So dia kata, ni dah. Hang kerja depan dengan aku lah. Macam aku malas nak kerja depan. Aku nak kerja belakang dia. Kerja depan dengan aku. So aku tengah duk gulung. Kerja depan tu kerja business class Sorry. Lupa nak abang. Tak apa. Tak seronok kata dalam geli. Betul. Tak apa. Tapi kita kena clear. Bagi orang faham. Yang terang dia. Kita cerita je. Okay. So tengah duk gulung towel kan. Gulung towel, Flight pagi kan. Nak Flight pagi. hit towel kan. Lepas tu aku nampak ada tech crew
baru masuk. Duk naik nak duk jalan main. Masa tu buka aerobridge saya rasa. Tangga. Pakai tangga. Betul. Masa tu pakai mobile step. Lepas tu ada 3 orang Oh, Wow. 3 orang. Oh, ada 3 orang. Satu misteri. Menarik. Oh, menarik. Menarik. Faham. Unik 3 orang. Saja je lah kan. So, nak ringkaskan cerita daripada satu SNY. Apa pilot training. So, nak pendekkan cerita, tak mau panjangkan cerita, sangkutlah hak itu. Tech crew. Patut dia tak pandang yang baik minta Maggie tu. Bukan. Hak Maggie tu lambat tu. Lambat lagi. Itu dah lepas lama dah. So, masa 73, kenal lah. So, kawan lama, about 5 years kawan, sampai dia dah jadi first officer, lepas tu baru kahwin. Tapi kahwin jodoh tak panjang. Tak apa. So, bercerai lah lepas tahun setengah kahwin. Dalam servis waktu tu? No. I resign lepas kahwin. I resign lepas kahwin. That's why I left the airline. Kalau tak, I will still be in the airline until hari ni. So, at least you have someone to blame. Him. Betul. Geram je aku. Kita korbankan. Betul. Hang. Lah kita terkorban. Ada. Luahan hati. Jangan ada tersinggung. Tak ada berkaitan dengan siapa-siapa. Takutlah aku dia pergi main tengok pula kan. Dia tinggal komen. Ya, kau aku waktu tu. Tak apa, kita jemput dia. Alright. Okay. So maknanya kira macam percintaan sesama cabin crew dengan tech crew apa semua tu. Ni pun menarik juga. Menarik ni. Sebenarnya jodoh bertemu dengan cabin crew apa semua di ramai tak yang zaman-zaman you tu yang jenis cabin stewardess dia lekat dengan co-pilot, pilot apa semua. Rezeki dengan tech crew sama dengan ke ni banyak rezeki Tuhan bagi no. Alhamdulillah. Tapi memang macam tu ke tak juga jodoh lah kot Jodoh lah kot. Sebenarnya I memang tak ada intention nak kawan dengan cabin crew ke, dengan tech crew ke, sebab kita dah tahu lifestyle cabin crew ni macam mana. Lifestyle tech crew macam mana. Dah tahu dah. So I memang tak nak jebakkan diri Tapi Allah tu yang hang tak nak tu lah yang Tuhan dapat. Betul. Dapat. Yalah, kita naklah pasangan yang sentiasa ada kat rumah kadang-kadang. Sebab betul. jadual tu kita punya kehidupan ni dalam dunia yang berbeza. Betul. Lagi balik orang ni fly, duk jumpa kat airport je kan patut. Sebab itulah resign Resign. So, okay. Sebelum kita seram, kita ambil itu kita tunggu last segment lah. You punya ni. You suka taruh orang ke? You taruh orang tak? Sempat jadi. Sempat ke taruh? Jadi LS tak? I buat acting. You buat acting. Pernah menaruh taruh ni macam bully lah guys. Jadi kalau orang taruh dia, aku rasa orang Tuhan. Nampak macam suka taruh orang. Tak. Leading tu taruh dia taruh leading balik. Tak, you dengan junior macam mana? Okay. Mereka panggil I Mak Tiri. Kita dah jumpa dah. Dah jumpa dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kami Borak Dalam Gary mempersembahkan watak mana yang utama top 5 tu bawa Mak mana? Tiri. Yang top 5, top 10 tu bawa masuk sekali Dalam Gary. Dah kita bawa masuk dah. Selain daripada yang sebelah ni pun Mak Tiri juga. Tapi Okay. Bertempat lah. Gelaran tu mana dapat Mak Tiri tu. Kes apa? Kau nak jadi Mak Tiri ke jadi kru mil? Aduh. Aku kena kipas. Dia ada dua pilihan je. Okay guys. Ni untuk yang tak faham. Tak payahlah faham. Kalau nak jadi crewmate tu macam lauk lah. Macam kena asyik kena je crewmate. Macam tu lah lebih kurang. Mana lebih bagus? Dengan Mak Tiri. Mak Tiri lah. Dengan Mak Tiri lah. Better. Macam ni. Okay. Dia simpan dah kipas dia. Go girl. You pergi kerja. When you accept the job, you must deliver apa yang diamanahkan pada you. Okay? Kalau kau datang flight, aku tanya kau, you punya tadi priority apa? Untuk safety, right? But when you come for flight briefing, kau tak tahu nak operate BCF. Karakter datang dah. Teruskan. We love that character. Masuk share dah. Masuk banyak-banyak. Betul tak? You agree tak? You go for flight. You come for flight. I tanya you, macam mana you operate BCF? Hang tak tahu macam mana nak operate BCF. Kalau berlaku galley fire kau macam mana? Kau terbakar macam mana? Kau nak suruh siapa passenger? Padamkan terbakar. CPR.
dibuatnya ada orang sesak nafas ke, sakit jantung ke, tiba-tiba kena heart failure ke? Macam mana? Siapa nak buat? Han nak panggil Captain P. Betul. Captain, ni ada passenger. Sakit jantung. Takkan nak panggil lelaki aku bermain keluar lagi tu. Okey. Lepas tu? Live vest pun Han tak tahu nak check macam mana. Tengok expiry date lah. Han buka. Ada live vest ni dah. Memang ada live vest. Tapi dia expire bila? Kan? Oxygen bottle. Kau kena check. 1750 PSI. Until hari ni aku ingat. Yes. 1750. Yes. I mean like. Slight rough. Ya, rough tu yelah. Benda yang berlaku crash land ke baru. Ni. Tapi benda-benda simple macam tu. Kau datang flat. Kau melengong, kau bawa muka kau dengan make up yang macam orang Cina tu. Lepas tu kau tanya servis pun tak tahu. Okay. Right. Faham? Okay. You tahu tak, you pernah buat kru menangis tak? Benar. Dah jumpa. Sudah jumpa. Okay. Macam mana you tahu dia menangis? Sebab dia nangis depan I lah. Dia SNY. SNY. Okay, ini best. Ini best. Okay. Kita jumpa mati bye. Kita jumpa makan kita sekarang ni. Alright. Okay, SNY. Kau mean selama ni tak ada orang yang kejam macam aku ke? Tak ada. Sebab ramai yang sini kena taruh menangis. Ada yang komen macam, bang, apa kata bawa yang tukang buat orang tu menangis? Sebab kita tak tahu point of view dia pula. Macam kenapa you sampai piss off sangat? Kenapa you marah orang yang macam ni? Okay, cerita pasal SNY. Your POV, kenapa you buat dia menangis? Okay. Intention ke? Memang, okay, cerita. I tak intend nak buat orang nangis. Kita pun pernah jadi SNY kan. Right. Tapi, I punya style, macam tu lah. I nak orang tu datang prepared tau. Sebab kita ni tanggungjawab kita. Walaupun ramai orang beranggapan jadi stewardess ni senang aja. Kau pergi kerja, kau make up. Nanti kau naik atas, kau serve juice, kau serve makan, dah, that's it. Tak. Tanggungjawab kau lagi besar pada tu. Kalau jadi emergency, kau tak prepare, macam mana? Kalau ada... Teruskan. Kalau ada berlaku macam first aid macam emergency lah, macam choking ke. Kalau jadi buat choking pun you nampak macam tercekik je. Boleh mati tu. Boleh mati. So kalau kau tak tahu buat Heimlich maneuver, macam mana kau nak attend to the situation? So when orang tu menangis sebab dia pressured lah, sebab dia tak tahu apa yang I tanya, dia tak tahu. You naik fly dengan I. Okay. I berbual you kat depan, stewardess A. Ada dia tanya aku macam mana buat Milo. Okay, so, kau tak rasa macam mana aku nak main menangis? Kau ingat kau datang kerja jadi stewardess ni, passenger tu buat Milo kan kau? Okay guys, faham? Sekarang teruskan. I tak kira lah you anak Datuk ke, anak Tan Sri ke, you anak siapa ke, you come to the galley, you change your topi, jadi pramugari, buat Milo ke, Nescafe ke, basuh toilet ke, kutip makan orang tumpah ke, lap galley ke, tu kerja kau. Kat rumah kau anak Datuk Tan Sri. Kat sini, kau buat kerja macam mana kita buat. So kau stewardess, kau tanya-tanya aku, macam mana buat Milo Berani aku macam kat rumah kau tak buat Milo ke, aku tanya. Oh tak, sebab kita sebab saya ada maid. Aku macam hai kau ni 1991. Faham tak? So aku cakap macam ni, kat sini you tak ada maid, kita maid. Cry belum lagi. Cry lah. Sebab dia dah sambung dengan maid. Cry. So benda-benda macam ni, you kena learn the hard way. Hello, zaman-zaman kita, siapa LS kita? Yes. You pernah fly siapa lagi? Nampak banyak. Yes. Siapa lagi? Yang garang-garang, yang jenis tu handsome bastard tu. Siapa tu? Han tahu tak? Han tak tahu? Tak nak bagi tahu. No name mention. So, ni semua yang otai-otai yang kita belajar daripada diorang. Diorang ajar kita to become who we are today. So, sebab tu Han tengok kru baru semua lembek-lembek. Sorry to say lah. Aku naik flight, kalau aku tengok passenger cabin crew sekarang, not that I want to criticize, but this is the reality. Betul.
Ikut pengalaman saya, sorry kacau. Siapa yang tukang dia top 10 ni kerja memang TikTok. Dia memang TikTok. So kalau you tak boleh compare, tak boleh nak match dengan dia orang punya laju, dengan dia punya apa kata standard dia. Memang kau kena lah. Ni lah. Because kita pergi flight Milo pun tak tahu. Go for flight prepared. TIN. You kena tahu you nak masuk ke negara ni, apa dia punya requirement. You masuk negara ni, apa dia requirement. Sebelum you pergi flight, the day before you dah prepare dah. Apa TIN dia, apa dia negara ni. Okay, you nak contoh you nak pergi Joburg. You kena tahu Joburg ni kat mana. Jangan kau cakap Joburg ke Paris pula. Sebab passenger expect to ask things from you. So if you are not prepared, kau nak jawab apa? Ada satu artis yang sangat famous sekarang. Dia pernah fly dengan I dulu. I tak nak mention siapa nama dia. Okay. Dia glamour. Tapi bila passenger buat Bangkok flight, dia passenger minta towelettes. Sebab kita Bangkok ada towelettes kan, tengah hari kan panas kan. Dia datang kat aku kat galley. Nida passenger minta newspaper. Aku macam pelik. Newspaper? Oh tak apa. So I pun ikut dia, pergi kat depan dalam kabin tanya, "Yes sir, how can I help you?" I wanted the towelettes, dia kata. "Oh, towelettes, okay." Aku pergi belakang, aku ambil towelettes. Aku cakap dengan dia, passenger tu bukan minta newspaper. Dia minta towelettes ni macam tisu ni. Kau rasa? Okey, tak sabar nak tahu siapakah dia tu. Okey, kita berehat sikit. Kerana kita ingin mengetahui siapakah dia. Jumpa selepas ini. Wow, amazing. Kembali ke segmen terakhir dan panaslah kita. Akhirnya kita berjumpa juga dengan orang yang top 10, top 5 ke whatever yang suka taruh orang. Dan kita tahu sekarang jelas dan nyata kenapa dia orang ni taruh atas sebab-sebab yang mungkin disebabkan oleh tahap capability pekerjaan diorang tu mungkin berbeza. Dan tidak orang kata match lah dengan apa yang dia nak. Dan ada juga yang taruh sebabkan benda-benda yang you supposed to know tapi you don't know. You tapi supposed to prepare juga, tak prepare. I suka sebab POV ni ialah orang yang kalau kita bekerja, zaman kita kerja lah kan. Zaman kita kerja tu diorang tak cerita yang benda tak tahu buat Emilio tu. Dia cerita part yang dia kena taruh. Kena marah je. Dia kena marah tu. Dia POV dia lain. Dia akan cerita mungkin lah kan macam lah kan si Nida tu dia memang tak suka perempuan kot. Tapi dia tak cerita part yang dia tanya benda yang macam come on, you need to prepare. So we love to hear both sides. So sekarang kita tahu both side kita to be fair kan. Be fair. So that's interesting dan benda yang harus. So masa you buat acting tu, berapa lama you buat acting? Acting leading maksud saya. Tak, bukan certain flight ada. Certain flight tak ada LS. Okay. Tapi so macam mana you dapat tahu you ni mak tiri? Ada orang bagi tahu you? Sebab nama belakang toilet. Okey, macam ni. Sebenarnya, I pun pernah kena taruh juga. Okay. Cerita? I ingat nama dia orang sampai hari ni. Okay. Diorang? Ya, dua orang. Sampai hari ni I ingat nama dia orang. Sebab masa tu I buat flight KK, SNY SNY. Okay. Dia macam ni tau. I was serving in the cabin. Lepas tu, passenger minta, kita kan tea with milk, coffee with creamer, right? Kita belajar macam tu kan. Tapi passenger tu minta tea dengan creamer. So, are you going to tell the passenger, oh no, cannot, because I learned in training school, I have to serve you tea with milk? No. Correct? We have to ikut apa yang passenger minta. Okay, so this stewardess, dia ISMY bawah dia lah. So, tiba-tiba dia datang ke I. Dia marah I depan passenger. Aku ingat nama dia siapa. Terbayang ni muka dia. Faham. Lepas tu, I cakap, okay lah, I tak jawab lah kat dia depan passenger kan. I cakap, oh, passenger wanted the tea with creamer. So, masuk galley cakap, what you learn in training school? You come to SNY? You are not prepared semua kan? Kita dah pernah kerja sebelum tu. Kau tak payahlah nak bully aku sangat. Agak-agak lah kan. So, I cakap dengan dia, look, passenger personal requested, they wanted he wanted tea with creamer. Lepas tu dia kata, no,
tea goes with milk. Coffee goes with creamer. I cakap, yes, correct. That's theory. But in reality, passenger ask for that. You give what passenger ask. Unless passenger wants to ask tea with wine, nak minum dengan wine. Aku akan tanya passenger tu, kau biar betul. Biar betul. Kan? So, masa night stop, masa debriefing, LSI masa tu red one tau, red one. LSI baik. Lepas tu, dia cakap dengan Ridwan. Bila Ridwan tanyalah, okay, what do you think about ni? Pasal dia kena isi form kan. So I bawa dia kan. So dia cakap, oh, I ada attitude problem. Suka hati dia label I ada attitude problem. Just because I bercakap benda yang betul. So I cakap dekat Ridwan, it's not that I want to, apa kata, melawan ke argue ke, but passenger was the one who requested. So I gave what passenger wanted. Of course, if I have to clarify that it's not my mistake. I cakap kan, oh pasal semua orang boycott I. Dia orang tak ajak I pergi makan ke apa ke. So okay lah, tak kisah kan. Bukannya budak-budak kan. So next day tu, I balik ikut flight LS arwah Suraiza. Tahu? Suraiza Hamzah. Very nice lady. She passed away. So I balik ikut flight dia. Dia pun LS baik. Lepas tu kru tu semua dah tahu dah aku ada attitude problem. Kru dalam flight tu. Nampak tak? Laju CNN pun kalah tau. Cabin crew news memang. CCN. Yes. Yeah. So okay je, I tak kisah. Lepas tu Suraiza letak I kerja depan. So I kerja dengan dia. Alhamdulillah lah. My report cantik lah. Sebab macam I cakap tadi, kita pergi flight prepared. You must know your cabin film. You must know your safety. You must know your first aid. You know, you tahu service procedure. Depan ke belakang, jumpa kat mana. Semua you kena tahu tu. Betul. You don't want to land dengan tray. Pernah jadi flight two-third size tray passenger land dengan pegang tray ya. You don't want that to happen. Yes. But if you don't know your service, it can happen. So I pernah kena taruh. So maknanya tapi itu tidak bermakna you sebabkan itu you taruh orang. Oh tak. Tak. Ada. I tak ada personal apa. Kalau perempuan tu cantik aku kena taruh. Kenapa? Dia cantik lah. Kan? Semua orang pun cantik. You know, agree. You kena rasa you cantik. Kalau tak cantik takkan jadi cabin crew. Tapi crew sekarang no comment. No comment. So jadi that's why you kata tadi apa dia? Mak Tiri. Dapat title. Orang dekat white body, masa ni cerita 73 lah. Dekat white body, ada yang dah menunggu I dah. Masa nak tunggu you naik je. Tunggu I naik dah. Ya, nak taruh. Siapa? Tunggu mana Mak Tiri 73 tu? Mana Mak Tiri 73 tu? Ya. Kan? Hebat tak hebat dia. Nak tengok sikit cara dia kerja. So adalah. Ada yang menunggu. Ada. So you buat kerja je lah. I buat kerja je. You nak taruh ada kena tak? Masa white body? Tak ada. White body sekali je. SNY juga. Dengan IFS. Tapi itu saja je macam nak pressure kita je lah. Dia tak ada pasal kerja. Sebab masa tu flight Karachi. Wow. Flight Karachi. Dia try apa? Dia masa tu dia marah sebab I tak tahu galley sangat lah. Yelah kita baru kan, SNY kan. Familiar. Tak familiar sangat kan. So I accept je lah sebab kita baru kan. Memang kita tak tahu pun. Yelah kita accept lah kalau kita salah. salah. Tahu, tapi kan? Kita belajar waktu tu untuk pengetahuan anda, kita ada set up galley. Waktu kita masuk tu, galley di set up. Tapi kebanyakannya fresh aircraft je yang di set up mengikut lepas tu dah buku. tukar. Lepas itu, kalau orang lain dah bekerja, dia dah alihkan dah, tagging dan sebagainya. So, bila kita masuk take over aircraft, kita ambil alih kapal terbang tu, dah lari jauh dah. Jadi, bila tanya soalan balik, mata ni melilau lah kita duk cari. Memang mana satu kan. Jadi, kalau kita first baru-baru fly tu, macam saya duduk galley selalu tu, awal-awal tu susah lah nak ingat. Dia letak kadang-kadang kena nak ambil masa nak ubah cara saya set up galley pun. Ambil masa nak mencari mana tray. Dia biasa tray kat belakang, kita nak tray kat sini, nak ubah balik kan. Betul. So, faham je orang bagi pressure macam tu. Okay. Selesailah sudah Mak Tiri Ada lagi ke? Saya nak bertanya pasal station pula. So white body punya station, the most you boleh rasa macam ada something yang you boleh share? Night stop ke, trip yang best ke, jumpa celebrities ke, pergi mana-mana VVIP jumpa ke, surf VVIP ke masa white body?
Ada. Tapi I nak share satu cerita lawak boleh tak? Boleh? Ceritakan. Ni masa 737. Alright. Tu Banyak kisah dari 737. Dia kau 73. Hang tahu apa? 2 tahun setengah. Lama tu. Kan? Faham. 737-200 tau. Masa tu I fly nak pergi Manila kalau tak silap. I jadi galley steward lah. Lepas tu tengah engine kan bising. 73 kan 200 series kan aircraft lama. I tengah load. Duduk ni I bawa naik. Lepas tu I perasan ada satu aunty tu. Dia berdiri kat ujung kad I tu. Lepas tu I bangun lah. I cakap, yes aunty, how can I help you? Sakit. Okay, telinga dia. Sakit lah, sakit. I cakap okay. So I tahulah dia pressure kat kot kan. So I ambil gula-gula, I pass kat dia. I cakap nanti makan, ini tak sakit. So I continue with my loading. Ingatkan dia dah pergi. Belum. So aku tengah nak ada lagi. Kau tahu dia buat apa? Apa? Dia ambil gula-gula, dia nak sumbat dalam telinga. Ya Allah. Aku macam tak tahu nak cakap apa. Nak nangis ke? Aku macam ya Allah. Aku ni salah bagi information ke? Dia salah dengar bising kat Bising. Memang bising. Memang bising. Selama. Campur dia pun dah sumbat. Dia macam Aku tahu. Sebab hang bagi dia kat dia mana? Ni gula-gula makan ini nanti hilang. Oh, dia ambil gula letak sini. Hang pun satu hal lah. Sebab dia pun tengah busy loading. Aku busy nak load meal. Dia nak sibuk dengan telinga dia sakit. Aku bagilah gula-gula kat dia. Buat sikit makan dia telinga hilang. Oh, ini bukan makan. Letak sini hilang. Oh, okay. Dia dengar lagu tu. Betul. Patut 73 juga ada satu stewardess ni. Flight pagi. First flight out KK. Aku rasa tak tahulah semalam tu dia pergi mana ke. Esok pagi ambil order. Passenger tanya. What are you serving today? Kan kita serve refreshment apa semua kan. Oh, itu passenger 1A tau. I duduk kat galley I dengar. This morning we have butterfly with tartar sauce. Butterfly prawn. Faham. Kan kita ada samosa, butterfly prawn. Butterfly with tartar sauce. Bestnya tu macam. Tartar sauce. This is something unique and exotic for Michelle. And have you heard of can I sauce your bowl? Yes. You see that kind of that category lah. You get this kind of people. The fish ball, meatball kan. Dia kan we came dengan sauce. So minta meatball tu. Dia dah sekali dengan sauce. So datanglah joke tu, can I sauce your ball? Ini siapa yang tak tahulah. This is a joke lah. Can I sauce your ball? Tapi you get this kind of jokes. I mean, it's not joke also. You know, something it happens. Yes. It happens. Sama lah. How do you like your tea? In the cup. Kan? Of course. Lebih kurang macam tu lah kan. Lebih kurang lah. Ini cabin crew punya joke lah. Lawak lah. Benda-benda yang aneh dan lawak kami berjumpa Tapi, di atas kapal. Joke yang sumbat gula-gula pun tak pernah dengar. Pesan. Itu aku punya tu very klasiknya. Very klasik. Tak ada orang buat. Memang patut cerita. Setiap kali training itu kena cerita. Sumbat lain. Loud and clear lain kali. So dulu sempat buat Honolulu ke? Tak sempat. Honolulu tak sempat. Masa I naik white body dah tak ada Honolulu. Kahwin dah. Tak. Masa I naik white body saja nak korek rasa peribadi lagi diam hang tahu tak. Taklah, mungkin tak sempat nak buat sebab dia kahwin. Tak sempat. Tak sempat nak buat Tak sempat. Ui, sayang ah. Tapi apa yang suka? Taipei leg semua sempat. Taipei leg mestilah. Wow. Taipei leg. First time. Dubai, Amsterdam. 12 hari kan? Yeah. All in 14. 14. 2 minggu. All in 14. So mungkin you boleh cerita sikit macam mana pengalaman you. Biasa cabin crew bila sampai dekat LA ke apa dia orang buat? Macam mana kehidupan bila sampai ni LA ni nak berjalan ke mana-mana? Kempa biasa tinggalkan kehidupan kat belakang. Macam mana kehidupan baru? Macam mana tak you boleh share dengan orang luar mungkin macam mana hidup jadi stewardess ni? I think my last LA flight was the best Apa you buat? Fly pula dengan Sabina Begum tu, my friend. Ya. Memang kepala semua memang masuk air je semua. Okay. Memang geng kan. Buat Taipei all the way lah, Taipei LA kan. Lepas tu kat Taipei dah memang happening dah. Kan kita dah plan dah, okay kau bawa ni, kau makan bawa ni kan. Makan dah ada kan satu bilik untuk makan je, satu bilik nak main game. Kan you tahulah kru kan. Dulu game lah. IG tak ada lagi. Tak ada main game lah kita. Kita main board handphone. game kan, best kan. Lepas tu pergi LA, dia cakap okay. Dia ada kawan dekat LA. Wow. So kita orang pergilah sampai LA. Dia bawa kita orang pergi makan.
Kat tempat mahal. Memang best lah. Lepas tu pergi jalan-jalan dekat yacht, dekat LA. Apa nama tak ingat dah. Lepas tu pergi apa nama Beverly Hills. Pergi Beverly Hills yang Beverly Hills boulevard tu? Bukan. Ni Hollywood Boulevard. Boulevard. Alah yang Hollywood 90210 tu apa semua Beverly Hills lah tu. Kat situ dia bawa kita pusing kat situ semua. Tempat mewah orang kaya tu. Tempat orang kaya semua. Naik sport kaya. Hebat. Bukan kawan aku, kawan dia. So best lah. Memang that was the best lah. Tapi LA ni biasanya shopping je lah. Ambil gambar Hollywood. Pergi masuk Universal tak? Pergilah. Tapi I tak minat sangat. Sebenarnya I suka pergi ni Amsterdam. Why? Oh, sesuatu. Because tak Dia adalah mengisap. sangat. Yang mengisap suka. Yalah nak tanya. Dia like macam ada heaven for them. Okay. Tapi dia pun tak menghisap pun. Dia macam hidup. Hidup Lalu kat lorong tu. Coffee house katanya kan. Kau pernah makan patat? Apa tu? Janganlah. Potato. Kan dia panggil patat. Oh ya, bahasa dia orang. Patat. Yang macam tak pernah. Masa Zaman-zaman I in Amsterdam 24 hours je you. Oh ya ke? 36 hours je. Alamak. Dia ni langsung tak dapat. Tak dapat. Tak sempat naik white body. Tak sempat. Tak sempat. 5 tahun ni tapi kita fit lah. Okey lah simpan. Banyak lah kau ni. Tapi Amsterdam best sebab boleh pergi jalan-jalan banyak. I suka sightseeing. I don't really shop. Oh bagus. Dia mengaku baik guys. Bukan. Ceritalah yang sebenarnya suka sangat Amsterdam tu. Tak. Dia suka apa? Aku suka pergi aquarium. Aku dah nampak dah. Aquarium. Lorong aquarium tu ke? Taklah, gurau je. My first flight pergi Amsterdam, IFS kata, Nida, nanti dah saya kita pergi jalan-jalan Lepas tu kita pergi tengok aquarium. Aku cakap, aquarium kat Malaysia aku tak pergi. Tak pergi? Nak pergi Amsterdam pula? Apa nak pergi aquarium Amsterdam? Tak, aquarium ni kau mesti suka. Yes, pergilah. Aku pun excited dia kata aquarium. Bersiap lah. Pergilah. Sekali tengok, apa ni? Kiri kanan, Red light kiri kanan. street. Aku pening. Macam-macam jenis ada. Color, size semua ada. Ada yang banyak tutup buka. Zaman tu dah ada dah. Ada tutup buka dah. Tutup buka ada. Short. Itu cakap tadi kalau nak jahat anytime boleh jadi Ya, jahat. betul. Tapi ya betul. Amsterdam sightseeing pun sangat-sangat cantik. Best saya pergi boat ride. Sungai tengok dia. tulip ke semua. Naik basikal. Macam okay, if you go shopping okay. Benda tu kau boleh je beli kat sini pun. Kalau nak beli. Betul. But experience, you cannot buy. They don't sell experience in the mall or shop. So, if we purchase over there, kita ada benda nak sembang bila balik. Macam, cantiknya kapet ni. Waktu ni lah aku beli kat sini. tu Karachi. How about 7 Wonders of the World? You cover semua? I pergi Great Wall. Okay, Masa sampai. buat Beijing. Tik. Taj Mahal? Tik. No. Tak sempat. I tak sempat. Cairo. Ni. Piramid. Sempat. Sempat. Lagi mana? Itu dekat LA punya apa ni? Gaung tu panggil apa? Allah, tak ingat dah. Mana? Dia panggil Nifura Waterfall. Bukan, ada satu lagi. I tak jalan sangat dekat US tu. US tak jalan sangat. Dekat US selalu pergi mall ikut bas yang ada tu. And then I wanted to go to Vegas tapi masa tu kan ala-ala aku nak dengar cakap boyfriend. So tak saya payahlah. sempat. Okay. Tak payahlah naik pergi dengan dengan steward semua. No need lah. Tu cakap tak tadi. Lah. Anak dia jahat. Tak pergilah. Anytime. Tapi ke mana-mana pun. Mana-mana pun. Okay. Ini you cakap jadi pasal Taipei. Taipei. Apa? Cerita seram lah. Cerita seram kat mana? Okay, go. Okay. Okay, yang paling seram. Yang paling seram tempat mana? Experience seram. Experience seram taklah macam menyeramkan sangat. Macam I tengok macam Nala You All punya sebelum ni kan. Macam serius lah. Kerubang. Aku tidur kat kerubang okay je kan. Macam I tak pernah kena. Macam I tengok siapa Tok Bar dia kata ada orang tua keluar perempuan keluar daripada toilet kan. I tak pernah experience tu semua. Tapi dekat Taipei selalu macam lampu berkelip-kelip tu biasalah. Itu biasa. Lepas tu macam dekat Kuching. When I stop
I jarang, sebab apa tau? Sebab I selalu share bilik. Tu jangan kena. Jarang. Sebab I memang akan share bilik. Aku tak kira lah kalau steward tu, kalau dia macam lembut, aku akan share bilik ini. On. Janji dia lembut. Ya. Yeah. Janji dia tak minat mak. Tak minat mak. Mak okey. Dia tak nak. Dia tak nak. kacau aku. Okey, Yes. tak apa. Lembut pun lembut lah. Aku dah tak ada choice. Janji aku tak akan kacau hantu. Faham. Okay. Tapi, I memang selalu akan share bilik. And, dekat kucing masa tu, I tak share bilik. Awak? Sebab tak ada orang nak share bilik dengan aku. Semua keras. Keras. Yang keras, tak ada yang lembut. Yang lembut. Lagi takut ni share. Lagi bertambah seram yang cerita berlaku. Cerita seram lain. Seram lain. Seram lain yang datang kan. So, tak apalah. Aku tawakal je lah. Dan? Tak tahulah kalau feeling I ke apa ke kan. Tapi Okay, memang cerita. memang duk dengar flash tu duk bunyi banyak-banyak kali. Kan tahu tak? Aku tak rosak ke flash ni kan. So, Holiday Inn kan? Tut. Tut. Bilik Wing tu. lama. Wing lama. Hak menghadap sungai tu. So, lalah aku dah tengok, tak sedap dah lah jenis penakut. I ni memang penakut. Nampak je garang kuno cengeng. Tapi bab tu aku fail. Aku cakap, ni tak jadi ni. Mandi. Call time lambat lagi tau. Call time masa tu pukul 5 pagi. Flight, morning flight. Aku duduk kat lobby. Serius? Dah pakai uniform siap duduk kat lobby. Sebab I memang penakut. Sanggup. Sebab bunyi flash tu je. Flash. Yalah, bila bunyi macam tu, mulalah duk Fikiran nak fikir macam-macam lah. Sebab kru, macam kawan-kawan yang mana yang fly sekali pernah cakap macam ni. Ni I bukan experience I, tapi kru yang flying I dah cakap, kalau kat kucing, aku pernah kena babe. Macam dia call bilik kru tu. Lepas tu, kru tu tak ada keluar makan. Tapi ada orang jawab telefon. Itu dia cerita. Aku tak tahulah. Sebab I didn't experience that. But mine is yang flash tu lah. Lepas tu aku cakap, ni flash ni kan lepas ni apa pula? So aku tak nak tunggu lepas ni apa. Aku siap-siap. Aku mandi-mandi. Siap turun bawah. Duduk kat lobby. Sampai pukul 5. Sampai call time lah. Sampai pick up lah. Sampai cruise. Awal kau turun. Dia tak tahu ya aku dah duduk kat situ tengah malam. Tak cerita lah. Lepas tu cerita lah. Dekat yang fly sekali cerita lah. Tapi scary lah. Tapi memang scary situ. I mean, you can feel tau. Kalau vibe masuk tu kan. Vibe tu. Memang tak best. But white body tak ada. Sebab I memang share. Selalu share bilik. Cerita-cerita yang menyeramkan dalam kapal ni tak pernah. Dalam kapal tak pernah pula kena. Tak Itulah bila orang cakap kat kerubang tu, aku macam kan? Aku tidur kerubang okey je kan. Tapi I jarang pun naik kerubang sebenarnya. I selalu duduk dekat apa? Kan last row kalau ada seat tu. Sebab nanti tak selesa lah. You tak selesa tau tidur dekat dalam kerubang dengan tidur dekat rumah. I don't feel comfortable. I okay je. I duduk je kat seat tu. Lepas tu kita just freshen up je lah. Alright. Okay. 8 tahun total. Okay. Ini soalan terakhir lah sebelum kita nak cerita pasal kehidupan you sekarang. Nanti orang tanya pula, bang 8 tahun tu tak banyak lagi boleh part 2 ni kan. Memang. Kan? Betul lah korang ni. Ada tak last lah soalan. Apa lagi you nak cerita yang the best moment yang you boleh share kalau ada lagi? Apanya? Experience yang dekat airline? Kat airline yang you nak share. You rasa whatever lah, dalam bike body ke, narrow body ke, dalam training ke, whatever yang you rasa you boleh share lagi selama 8 tahun tu. Buat masa ni cerita dah semualah. Buat masa ni I rasa macam semua yang mana yang pernah lalui itu ada cerita lah. Tapi kalau you nak tanya kalau I diberi kesempatan untuk bagi orang kata opinion for those yang nak jadi cabin crew. Okay, silakan. For me, cabin crew is orang kata apa, satu pekerjaan yang bagus. Bukanlah bagus tu kira-kira macam gaji besar sangat ke, macam orang kata alah doktor, lawyer. Yelah, setiap kerjaya ada dia punya kelebihan dia. For cabin crew, kelebihan dia, you dapat satu, of course you dapat see places. Like I said, you could boleh luaskan you punya broaden your knowledge. Jauh berjalan. Betul. Tapi janganlah merasakan yang pekerjaan cabin crew ni sesuatu yang jangan merendah-rendahkan kerjaya sebagai seorang pramugari atau pramugara. Sebab
bukan semua yang kerja sebagai pramugari atau pramugara ni tak educated. Ramai yang educated. Tapi diorang, apa orang kata, maybe because of their passion, dia nak berjalan ataupun dia nak dia minat hospitality industry, dia just nak tu, so dia try. But don't look down on the job. And for those yang dah memang jadi cabin crew pula, janganlah macam take advantage. Jangan ke depan sangat. Jangan mendongak sangat. Sebab memanglah kita dapat privilege untuk fly. Memanglah kerja kat langit pun. Tapi jangan mendongak. Tengoklah bawah juga kan. Sebab kerja kita memang semua orang pun teringin nak terbang ke sana kemari. Tapi kita jangan, orang kata apa, jangan sombong lah. Tak guna kita nak sombong. Sebab kita kerja kat atas tu. Hanya jauh hari mengenal manikam. Maksud saya top up lagi pada yang jangan sombong tu. Pada saya, masa dekat boarding muka masam. Betul. Masa kapal baru senyum. Ya. Lalu dekat boarding tu, tengok passenger pun tak nak. Betul. Bila dalam kapal, tiba-tiba kau senyum pula dengan aku. Betul-betul. Itu saya dulu pun pernah macam tu. Tapi kita nak sihat kepada yang masih lagi fly. Jangan amalkan tu lah. Betul. You kena jangan fake lah. Nampak fake lah. Betul. Tapi sorry to say lah. Bila I fly pun, kadang-kadang sekarang ni pun, I tengok, I hope they will be more, orang kata apa, genuine. Genuinity tu. In the service. Sekarang ni nampak macam kosong Tak ada rasa. PR tau. Airline mana PR tak ada. Tak ada PR. Airline mana you all naik tak ada PR ni? Airline yang Airline you lah kan? Airline mana? Mana-mana lah Airline baju merah tu, aku pernah jadi isu. Faham. Faham. Ni airline. Tak apa, airline baju merah, saya sokong anda. Teruskan usaha. Airline yang ni premium ke? Airline kita. I mean like saya airline dah lama kita. tak naik. Tapi saya rasa masih lagi ramai. Ya, kita bebas bagi pendapat, tak apa. Kita bebas bagi pendapat. Ini pendapat masing-masing ya. Yeah, because this is related to the, orang kata, airline kan. So jadi kita nak membantu menaikkan lagi kualiti tu. Ya, sebab zaman sekarang dia dah kurang interaction dengan passenger. Dah kurang PR. I mean, kalau long flight you ada banyak masa. Kalau short flight mungkin lah kan. Tapi long flight, try to, orang kata, bukanlah suruh merengeh dengan sikit passenger. lah kan. Sikit ada lah. Sebab customer service is very important. Tak sabarlah nak naik flight. Take note lah kepada cabin crew mana-mana. Okay, menginjak kepada career you sekarang. Sebagai PR manager. Dia macam ni. Adakah ini PR director? Adakah related? PR owner. You dapat kerja ni sebab you ex cabin crew atau macam? Bukan. Sebenarnya masa I fly white body, I ada ambil course marketing dengan PR. Tengok. Ni bagus. Sebab bukanlah macam kata tadi, kerja ni bagus, tapi kita kena ada backup sampai bila you nak jadi cabin crew. Betul. Macam memang boleh kerja sampai tua je. Tapi tak larat. Kalau I nak satu, ini my opinion, I don't know about others. I ada kawan-kawan yang masih fly lagi dah 30 tahun lebih masih fly. Tapi for me, I tak intend to fly for the rest of my life. So I had a backup and then I ambil marketing and PR. Lepas tu my kerjaya sekarang it's called executive assistant, which is I report directly to the owner of the company. So my job covers PR, communications, administration of the owner punya office and communication for the company. So basically, tapi PR kita di HQ kita di dekat Perth. So kita JV kan, sebab kita adalah MNC company. Jadi for here I only buat comms, communication. So something like PR juga, like kalau ada press release ke atau apa atau exhibition ke atau apa-apa berkenaan dengan owner punya ni, so I will be responsible to handle that. Macam nak donation ke, tapi yelah, sponsor ke. Knowing your knowledge ataupun experience as cabin crew pun related it juga. helps. It helps a lot. Sebab communication kita, then from there kita build networking kita. So that's why lah. The first place, kenapa you pilih that course?
sebab you communicate ke, macam you minat communication ke? I sebenarnya, kenapa you pilih I memang suka berjumpa dengan orang. Because cabin crew lah. I'm a people person. Ya, betul. Yeah, so I need to find a job yang memang jumpa orang. I'm passionate about. So kalau I passionate about meeting people, so marketing, PR, communications is itulah the bidang-bidang sebenarnya. Betul. So itulah kerjaya I. So sudah berapa lama? I kerja dengan corporate. Lepas I resign MAS, I kerja dengan Malewa Corporation. Okay. So dari situ kita buat 26 tahun. Lama. Okay. Alright, mungkin sebelum kita tamatkan sesi kita, mungkin satu pesanan dekat maybe future cabin crew. Apakah kriteria yang diorang perlukan untuk jadi cabin crew sebelum pergi interview lah? Maybe your nasihat top up daripada tadi tu, nasihat kepada cabin crew sekarang. Future cabin crew, you nak jadi cabin crew. Actually, to be honest, I ada, in fact, bukan introduce tapi encourage a few dekat office I apa semua, and they already become cabin crew. Yep. Yes. Sebab I cadangkan pada mana-mana anak-anak muda yang mana yang berminat untuk jadi pramugari atau pramugara. First kali you kena, orang kata apa, kalau you nak pergi interview tu, you kena prepare diri you. You kena tahu body language, cara nak bercakap, cara you duduk, cara you kena cakap, kena ada eye contact. Semua tu penting. So maknanya equip yourself dengan apa orang kata keperluan macam tu lah. Lepas tu knowledge kena ada juga. You kena tahu you nak pergi ni airline apa. Dia pergi mana? Apa aircraft dia ada? A bit about the the airline yang dia nak kerja tu lah, nak interview tu lah. So yeah, and then dia kena ikhlas, dia kena jujur, dia kena pergi tu sebab dia nak kerja tu, nak orang kata nak buat kerja tu untuk serve the passenger. Bukan kerana aku nak duit, aku nak berjalan dah. Lepas tu bila you tak ada nawai tu yang betul, then you akan tak prepare. You tak prepare satu. Lepas tu you tak akan buat kerja tu dengan sepenuh hati. You sekadar aku nak pergi London. Yang aku tahu aku sampai London. Tapi passenger ni kau nak buat halal-balai. Tak boleh. Cannot. So the keyword is sincere. Yeah, sincerity. To be a sincere. Yes. Wow. Itulah kata-kata daripada Mak Tiri kita hari ini. Borak dalam sesi yang sangat menarik. Kita jumpa finally. Ya. Kita harap bertemu ramai lagi nama-nama yang di-mention tu. Yang sila datang. Sila tampil ke hadapan. Kita nak dengar POV diorang. Ya. Orang yang kena menaruh orang yang pun pernah ditaruh. Ya, betul. Kan. Dan kita bukan nak cari salah siapa-siapa. Ini just pendapat kita masing-masing. Ada pendapat. Pengalaman masing-masing. Tidaklah menyalahkan siapa-siapa, menuding dari kepada siapa-siapa. Apa saja kita buat hari ini tidaklah orang kata nak memburukkan siapa-siapa. Betul. Kan? So cerita hantu dah settle, semua dah settle. Mengungkit korang kan kalau tanya pasal hantu. Kan? Abang tak cerita seram tak ada. Abang 8 tahun tak cukup tak boleh nak buat 2 jam. Kan? Kami ni. Betul. Alright, itu sajalah untuk perkongsian kita pada sesi Borak Dalam Geli hari ini. Terima kasih kepada Nida. Terima kasih so much to be so sporting. Betul. Sangat-sangat orang kata walaupun menginjak ke 54 tahun tak nampak kan? Tak nampak. Ya ke? Boleh fly lagi ni bang. Boleh fly lagi. Tak boleh. Masih maintain. Tak lama troli. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton hingga ke saat ini. Terima kasih super thanks sekali lagi. Thank you so much. Yes. Yang lain pun sama juga. Terima kasih banyak. Subscribe jangan lupa. Yep. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Peace.